Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Anas Farihin dalam Berita Semasa. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan tingkatkan kerjasama dengan agensi penguatkuasaan dan keselamatan di sepadan Malaysia Thailand sepanjang musim banjir. Pengarahnya Azman Ismail berkata, air Sungai Golok yang melimpahi tebing menjadi antara faktor utama berlaku penyeludupan bekalan ke negara jiran. Azman berkata musim monsun Timur Laut MTL memberi banyak cabaran kepada agensi penguatkuasa agar sempadan negara tidak mudah dibolosi oleh penyeludup, terutama ketika berlaku banjir. Mengulas lanjut, sepanjang gelombang pertama banjir berlaku di negeri itu pada November lalu sehingga kini, pihaknya belum menerima sebarang aduan berkenaan aktiviti terbabit penyeludupan barang kawalan. Sementara itu, Azman berkata sebanyak 9 jenis barangan yang dikawal di bawah skim berkenaan di peringkat negeri Kelantan berkuat kuasa hari ini sehingga 27 Disember nanti. Lebih 200,000 rakyat negeri Perlis terima manfaat 199 program jualan rahmah yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perlis. Menurut Pengarah Kanan Sektor Perdagangan, Pengedaran dan Perniagaan KPDN, Datuk Rohaizi Bahari, daripada keseluruhan penganjuran, 114 daripadanya menerusi jualan ramah bergerak, manakala 60 di premis perniagaan dan 25 di luar premis termasuk Dewan Orang Ramai dan Masjid. Pelaksanaan ini diharap terus memberi manfaat kepada warga Perlis dan dapat membantu meringankan beban akibat kenaikan kos sara hidup. Selain menyambut seruan kerajaan dalam menawarkan produk tempatan pada harga ramah kepada masyarakat setempat. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN jangka pemberian dividen skim simpanan SSPN Simpan SSPN bagi 2023 meningkat berbanding 2022. Pengerusinya Datuk Nurliza Abdul Rahim berkata jangkaan itu berdasarkan peningkatan pelaburan dan trend prestasi deposit simpan SSPN yang membangkakan setiap tahun. Beliau turut menyeru orang ramai segera membuat simpanan di SSPN, disimpan SSPN sebelum 31 Disember ini. Ia membolehkan mereka mendapat pelepasan taksiran cukai pendapatan terhadap simpanan hingga RM8,000 bagi tahun taksiran 2023 serta pelbagai manfaat lain. Orang ramai boleh membuat pembukaan akaun atau penambahan simpanan melalui aplikasi MyPTPTN bagi urusan yang lebih mudah, cepat dan selamat. Transformasi dalam pembangunan teknologi, storan tenaga hijau dan kenderaan elektrik EV. Simposium antarabangsa mengenai elektrolit polimer ISPE 18 menjadi platform perkongsian pakar bidang berkenaan. Menurut pengurusi ISPE 18, Profesor Dr. Azizan Ahmad, ini sekaligus merealisasikan matlamat Malaysia mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Simposium dijangka berlangsung pada 23 hingga 28 Jun 2024 di Langkawi, Kedah. Ia bakal menghimpunkan hampir 300 penyelidik dan saintis pelbagai negara, 1,000 pelajar dalam aliran sains, pemain industri dan 1,000 pelancong luar negara. Penganjurannya melibatkan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK dan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Parti-parti pembangkang India yang berang atas tindakan menggantung hampir 150 ahli parlimen mengadakan protes pro-demokrasi di seluruh negara pada Jumaat. Ramai pemimpin Indian National Developmental Inclusive Alliance India menyertai protes di jantar-mantar penghampiran kompleks parlimen di tengah Delhi, manakala penyokong mereka mengadakan tunjuk perasaan di pelbagai negeri. Pembangkang menuduh parti pemerintah Bharatiya Janata Party BJP telah mengganggu gugat demokrasi. Mereka berkata penggantungan 146 ahli parlimen yang mendesak perbincangan dibuat mengenai pencerobohan di parlimen baru-baru ini tidak pernah berlaku sebelum ini dan tidak demokratik. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kekal setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.